Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah bersua kembali kita pada kali ini dalam tazkirah ringkas kita untuk menggantikan kuliah maghrib yang tak dapat kita laksanakan di musim PKPD dan PKP ni. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan mengangkat segera wabak yang berlaku ni, wabak yang menular ni. Jadi insya-Allah untuk kali ini dan seterusnya dalam perkongsian ringkas kita ni, sama-sama kita melihat kepada pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan Nabi kepada kita umat akhir zaman ini, berdasarkan kepada kitab yang disusun, iaitu berkenaan dengan hadis peristiwa akhir zaman. Kitab ini mengandungi hadis yang menyentuh tentang peristiwa akhir zaman, fitnah akhir zaman, cabaran-cabaran, ujian yang akan dihadapi oleh umat Islam itu sendiri, sama ada benda itu telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Kitab hadis ini disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ataupun Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Jadi dihimpunkan hadis-hadis akhir zaman ini untuk menjadi peringatan, panduan kepada kita semua, umat akhir zaman ini. Dan sebelum kita masuk kepada perbincangan hadis yang pertama ni, suka saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan mukaddimah yang telah ditulis oleh penyusun hadis ini. Hadis Rasulullah yang disusunkan, jadi buat mukaddimah di awalnya untuk perhatian kita bersama. Ia disebutkan Nabi SAW dah 1400 tahun. 1400 tahun lebih meninggalkan kita semua. Nabi SAW telah wafat. Tetapi dengan apa ditinggalkan oleh Nabi SAW ini, alhamdulillah, kita masih merasai nikmatnya. Nikmat Islam, nikmat iman, yang merupakan suatu nikmat yang besar yang sampai kepada kita dengan usaha perjuangan yang gigih yang dilakukan oleh Nabi SAW, diteruskan oleh para sahabat salafus salih dan ulama-ulama yang terdahulu, lalu diwariskan kepada kita. Kalau kita lihat para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama, mereka ni silih berganti pikul tugas sebagai pewaris kepada para nabi ni. Al-ulama warathatul anbiya, ulama waris kepada para nabi. Mereka gigih, aktif, proaktif menjalankan tugas dan tak pernah rasa jemu, tidak putus asa, tidak pernah mengenal disebut titik akhir dalam perjuangan ini untuk menyelamatkan umat ini. Maka dengan semangat yang ditunjukkan inilah Islam sampai ke tanah air kita ni. Bahkan kalau kita lihat yang sebelum ini pernah menguasai 2/3 dunia. Dan
disebutkan 1/5 daripada penduduk dunia ini adalah merupakan penganut Islam ataupun terdiri daripada umat Islam. Kalau segi statistik yang ada, sebagai contoh, lebih daripada 1.8 bilion di kalangan penduduk dunia adalah beragama Islam. Termasuk kita ni lah. Ya. Dan kalau kita lihat dari segi realiti di Malaysia, majoritinya penduduk Malaysia ni adalah yang beragama Islam. Ya, yang mana yang paling ramainya orang Melayu lah. Ya, bila sebut Melayu, maka biasanya sinonim dengan Islam itu sendiri. Walaupun ada dah di kalangan Melayu yang tidak beragama Islam, yang keluar Islam, yang isytihad keluar daripada Islam pun ada macam-macam. Ya, sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Jadi itu juga termasuk di antara ujian. Ya. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku kepada umat Islam hari ini, banyak ujian. Ya, ujian memang banyak. Disebut termasuk malapetaka yang berlaku kepada umat Islam pada hari ini. Namun dengan limpah kurnia dan kasih Allah, orang Islam masih wujud. Masih lagi mempunyai nilai-nilai agama dalam hidup mereka. Walaupun kalau kita lihat banyak kekurangan, kelemahan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Kita boleh lihat umat Islam di seluruh dunia. Kita boleh melihat bagaimana apa yang berlaku di negara-negara umat Islam. Bagaimana berlaku kepada umat Islam di negara-negara yang minoriti umat Islam. Nasib mereka tidak seperti kita. Mereka ditindas, ditekan, dinafikan hak mereka dan sebagainya. Dan kalau kita lihat panduan kepada umat Islam supaya hidup mereka selamat ialah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Selamat dunia, selamat akhirat. Nabi SAW pesan kepada kita dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyi atau kama qala. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, sekiranya kamu berpegang teguh dengan keduanya, maka kamu tidak akan selamat. Kamu tidak akan sesat. Kamu akan selamat, kamu tak akan sesat selepasku nanti. Iaitulah kitabullah, Al-Quran Al-Karim, dan sunnah Nabi-Nya. Wa sunnata Nabi, sunnah Nabi itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itulah yang menjadi sumber kepada Islam itu sendiri. Dua sumber utama, dan itulah yang merupakan sumber kekuatan kepada kita umat Islam sekiranya kita berpegang sungguh-sungguh. Dan dua sumber inilah yang menjadi identiti umat Islam itu sendiri. Bila kita lihat kepada masalah yang ada pada umat Islam hari ini, tak kira sama ada masalah yang dah lepas, ataupun yang sedang berlaku, ataupun yang akan datang, apa yang berlaku itu sebenarnya dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Ianya akan berlaku. Dan Nabi juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara untuk kita menghadapinya. Apa persediaan, persiapan yang perlu kita buat. Jadi panduan dah ada. Panduan Al-Quran ada. Dan juga panduan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita selamat. Supaya umat Islam selamat daripada kerosakan yang berlaku ni, supaya mereka tidak sesat dengan begitu banyak panggilan, saya sebut tadi, ancaman-ancaman yang ada di dalam
yang berlaku akhir zaman ni. Kalau kita lihat dalam hadis Imam Muslim, diriwayatkan, ya, an Abi Zaidin Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. Hadis daripada Zaid bin Amru bin Akhtab al-Ansari. Sahabat ni adalah di kalangan orang Madinah lah, radhiyallahu anhu. Dia kata, Salla bina Rasulullah, Nabi bersembahyang bersama kami sembahyang subuh, al-fajr, mana sembahyang subuh. Lalu selepas itu Nabi naik ke mimbar, wa sa'id al-mimbara fa khatabana, Nabi naik mimbar dan Nabi menyampaikan khutbah kepada kami sehinggalah masuknya, tibanya waktu zuhur. Masuk zuhur, Nabi pun turun daripada mimbar dan fasalla, Nabi sembahyang. Nabi sembahyang bersama dengan para sahabat. Thumma sa'idal mimbara, lepas sembahyang zuhur, Nabi naik semula ke atas mimbar. Fa khataba hatta hadratil asru, Nabi berkhutbah kembali sehinggalah tibanya waktu asar. Thumma nazala fa salla, masuk asar, Nabi pun turun daripada mimbar dan Nabi menunaikan salat asar. Thumma sa'idal mimbara, kemudian begitulah. Selepas salat asar, Nabi naik lagi atas mimbar dan Nabi berkhutbah sehinggalah terbenamnya matahari. Hatta gharabatis syams, sehingga masuk waktu maghrib. Jadi Nabi SAW sampaikan kepada kami, kata Amru bin Akhtab ni, Nabi sampaikan kepada kami, makana wa ma huwa kainun, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, akan berlaku nanti. Fa'lamuna ahfazuna, maka di kalangan orang yang alim, yang bijak di kalangan kami, mereka lah yang paling banyak menghafal pesanan-pesanan ataupun hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah tu. Jadi di kalangan sahabat apalah hadis-hadis yang Nabi sampaikan. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni menunjukkan kepada kita panjangnya khutbah yang disampaikan oleh Nabi. Daripada waktu subuh tu sampai maghrib. Ini dalam hadis ni. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi itu berkenaan dengan hal-hal berkait makhluk, permulaan penciptaan sehinggalah akhir zaman, peristiwa akhir zaman, apa yang akan berlaku, dan termasuk perkara-perkara yang gaib, cerita tentang alam barzah, hari kiamat. Nabi sebut dalam khutbah yang disampaikan tu. Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu kata, terkadang aku terlihat sesuatu yang telah aku lupakan. Berlaku sesuatu yang aku telah lupalah. Maka kembali ingatanku kepada khutbah Rasulullah SAW itu, maka aku ingat kembali. Kata Huzaifah, berlaku sesuatu, apa yang berlaku tu Nabi dah sebut ketika hayat Nabi SAW. Nabi telah sebut dalam khutbah ni. Samalah halnya dengan kamu yang mengenali suatu, samalah dia kata, halnya dengan kamu yang mengenali semua sahabat yang telah lama hilang daripada ingatan, bila bertemu, baru kita ingat semula. Kita ramai kawan-kawan lama dah tak jumpa.
Bila jumpa tu baru teringat zaman-zaman belajar, zaman-zaman muda, apa yang kita alami, apa yang berlaku di antara kita dengan sahabat-sahabat kita ni. Tengok zaman-zaman dulu. Bila bertemu dengan sahabat-sahabat ni. Kalau sekarang ni lagilah dalam grup-grup WhatsApp, kadang di share semula gambar-gambar lama, gambar-gambar zaman zaman muda dulu, ada di share macam-macam lah. Macam-macam fashion lah zaman muda kan. Berbeza dah dengan sekarang ni. Dari sudut setengah penampilan, dari sudut pakaian, kan. Kadang-kadang kita tengok senyum gitulah. Ya. Ingat semula apa yang berlaku sebelum ni. Maka dalam buku hadis 40 ni, peristiwa akhir zaman ni, menghimpunkan kepada kita tentang perkara-perkara ni lah. Ya. Tujuannya supaya kita kembali melihat kepada hari Nabi ni untuk dijadikan sebagai panduan bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. InsyaAllah sekiranya kita faham, kita ikut dengan baik, InsyaAllah kita faham perkara itu, apa yang berlaku, dan InsyaAllah mudah untuk kita mengatasi. Dan sepatutnya hadis-hadis seumpama ini menjadi perhatian, diambil berat oleh semua umat Islam. Sebab bukan apa, kadang-kadang sesuatu yang berlaku tu, orang Islam tu tak sedar tentang perkara tersebut. Lalu di kalangan ramai di kalangan Islam yang hanyut. Hanyut. Tak tahu nak cari bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Jadi insya-Allah kita akan tengok sambungannya itu berkenaan dengan mukadimah lagi, dan kita masuk kepada hadis yang pertama untuk kali ini. Sekali itu, wallahu alam, aqul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.